Datuk Ketua, terima kasih saya ucapkan untuk memberikan peluang untuk saya memberikan jawapan kepada Yang Berhormat Perdana Ledang. Izinkan saya juga Datuk Ketua untuk menjawab soalan ini bersekali dengan Yang Berhormat Kuala Kurau yang bertarikh 24 bulan dan juga Yang Berhormat Sungai Petani yang bertarikh 30 bulan. Ya. Bersekali itu betul kerana soalan yang sama berkenaan dengan PLKN. Datuk Ketua, kerajaan telah pun memikirkan semula untuk meneruskan PLKN. Jemaah Menteri pada tahun 2021 telah pun meluluskan untuk dikaji semula cara baru untuk kita meneruskan PLKN. Kerana PLKN ini amat baik untuk diberikan asas ketatanegaraan kepada belia-belia kita. Dan satu jawatankuasa khas telah pun ditubuhkan oleh MINDEF untuk mengkaji bagaimana cara untuk kita revive atau kita hidupkan semula PLKN ini, tetapi dengan template yang baru. Bukan kita mengikut template yang lama, yang mana PLKN yang dulunya dilakukan dia banyak kepada summer camp, Datuk betul. Ya. Tetapi kita nak supaya kali ini tidak berbelanja banyak, tetapi dia lebih memberikan orang kata pulangan yang baik kepada modal insan yang akan menyertai PLKN ini. Maka jawatankuasa yang telah pun dilantik tersebut telah beberapa kali memberikan pandangan kepada pihak kementerian dan kita telah minta supaya dia diubah suai sehingga ke satu tahap di mana pihak jawatankuasa melihat bahawa penyertaan daripada peringkat sekolah itu penting. Ya, bukan sahaja selepas sekolah, tetapi di peringkat sekolah itu betul apa yang kita panggil sebagai PLKN fasa 1, PLKN fasa 2 di mana dah habis sekolah, lepas SPM mereka masuk fasa 2 dan anak-anak yang lahir, belia-belia yang lahir daripada proses PLKN fasa 2 ini disambut kelahirannya pula oleh agensi-agensi yang lain. Kalau tidak dulu tu dia pergi sama-sama huri-huri, lepas tu tak ada apa-apa. Ya. Jadi dia tidak ada kesinambungan. Kelahiran mereka ini tidak disambut dan mereka terpinga-pinga dengan semangat yang berkobar-kobar tapi tak tahu nak buat apa. Jadi ini yang sedang kita lakukan, sedang kita kaji, di mana di bawah akta PLKN ini Datuk Ketua cuma yang berumur 16 tahun ke atas saja, ya, sehingga 35 tahun. Maka pelajar-pelajar tingkatan 4 yang sekarang di Kementerian Pelajaran telah ada kurikulum badan beruniform, macam-macam ada, ya. Macam-macam bombernya semua adalah, ya. Girl guide-nya semua ini diperkasakan lagi. Kerajaan boleh memberikan pemerkasaan kepada badan-badan beruniform ini dan apabila mereka selesai, tapi tingkatan 5 tak adalah. Tingkatan 5 tahun peperiksaan. Mereka ini keluar, maka kita Datuk Ketua akan menyambut mereka. Tapi kali ini Datuk Ketua kita nak buat di kem-kem tentera. Ini fasa 2. Di mana kem tentera banyak kem-kem wataniah ni yang dianya banyak ideal daripada digunakan, ya. Jadi kita akan melatih, tapi dia tak mengambil masa macam dulu. Kita akan mengambil masa 45 hari sahaja. Yang mana 90% daripada fasa kedua ini ketatanegaraan beruniform tu di sekolah dah. Di fasa 2 ni kita banyak kepada tentera supaya membina jati diri mereka sebagai belia yang kuat, yang bertenaga, yang sehat. 90% ketenteraan, 10% kepada tata negara. Lepas itu Datuk Ketua, maka agensi-agensi seperti bombernya, pertahanan awamnya, polisnya, apa semua tu, ya, boleh melihat mereka ini. Ini sebagai penyediaan kepada guna tenaga belia yang terlatih, yang telah pun ada jati diri, yang punya semangat cintakan negara yang tinggi. Ini dia, Datuk Ketua. Selain daripada mereka yang masuk universiti itu, dia akan meneruskan pelajaran.
Tetapi mereka-mereka yang tidak berpeluang, tak bernasib baik masuk universiti, mereka ini dah kita latih, dah menjadi sebagai tenaga kerja yang bersedia untuk memikul tanggungjawab yang baik. Dan kita akan gunakan kem tentera, ada 13 kem wataniah, seluruh negara tu betul. Ada satu kem Polapol pusat di pusat latihan polis Jalan Tembak yang boleh accommodate 4,000 orang untuk 1 tahun. Dan kami boleh melatih lebih kurang 20,000 orang. Datuk betul? 45 hari, 45 hari, 45 hari. Dan tenaga pelatih pun dah ada, tentera, jadi kurang kos Datuk betul. Kosnya amat kurang. Kalau dulu kita berbelanja 500 lebih juta 1 tahun, kali ini daripada kertas kerja oleh jawatan kuasa ni Datuk betul, kita tidak akan berbelanja lebih pada 100 juta. Penjimatan yang baik Datuk betul. Ini adalah wang rakyat. Kita mesti buat elok-elok, tapi yang penting hasil daripada kita punya program PLKN ini dapat menyediakan belia kita yang berkualiti, belia yang berdisiplin, belia yang cintakan negara dan belia yang telah tersedia untuk memikul tanggungjawab di dalam masyarakat Datuk betul. Pada persoalan Kuala Kurau pula, apakah kita akan mengambil template Singapura dan Korea? Tidak. Mereka ini bukan khidmat negara, mereka ini adalah kerahan tenaga. Jadi kita tak mau ikut Korea ataupun Singapura, tapi kita akan ada template kita sendiri Datuk Petua untuk kita ubah sesuai. Baik. Bila dah siap Datuk Petua, Kertas Kerja ini di peringkat kementerian, kita akan bentangkan di Majlis Keselamatan Negara untuk mendapat persetujuan dan keputusan kelulusan daripada MKN untuk kita mulakan PLKN 3.0 Datuk Petua. Terima kasih.